Cinta itu buta, ya itulah yang terjadi kepada seorang lelaki apabila dia telah dibakar hidup-hidup oleh bekas teman lelaki kekasihnya. Tiada apa yang dapat diungkap dengan kata-kata jenayah paling sadis pada tahun 2003 ini. Bagaimana kisah ini terjadi? Mari kita ikuti kisah ini. Pada pagi 23 Jun 2003, jam di tangan menunjukkan pukul 12.45 tengah malam, seorang pembantu perubatan dikenali sebagai Nur Lokman Mahayuddin telah menghantar pulang kekasihnya bernama Farah setelah habis makan malam. Ketika itu mangsa memandu sebuah kereta Proton Iswara dengan nombor pendaftaran WHB 5824. Namun tiada siapa sangka, malam itulah malam terakhir buat Nur Lokman. Pada 4 Julai 2003, seorang penganggur didakwa membunuh Nur Lokman Mahayuddin, anak kepada timbalan Sekolah Reformasi Hari Geni, tertuduh Nomiza Apendi Abu Hassan 24 tahun dari kampung Seri Minyak Merlimau yang dihadapkan mahkamah didakwa melakukan kesalahan itu di Batu 7 Bukit Lintang Tiang 2 pada 3 pagi 23 Jun 2003. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh yang tidak diwakili peguam. Nur Mizam telah dituduh kerana membunuh dan boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Fakta-fakta menunjukkan bahawa mangsa yang meninggal dunia sedang bercinta dengan bekas kekasih tertuduh. Mangsa telah dibunuh dengan kejam. Tertuduh telah menahan mangsa sebagai tebusan dalam keretanya sendiri, mengikat lengannya kepada steering kereta, menuangkan satu botol petrol ke atasnya dan kemudian membakarnya. Mangsa meninggal dunia di Hospital Melaka 4 hari kemudian setelah dibakar. Kawan tertuduh dikenali Amrai yang bersama tertuduh semasa kejadian dan menyaksikan keseluruhan perbuatan jenayah telah memberikan keterangan langsung terhadap tertuduh. Selain daripada keterangan saksi, mangsa sendiri semasa tenat di hospital memberitahu bapanya bahawa dia telah dirompak dan memberikan butiran nombor pendaftaran motosikal yang ditunggang oleh tertuduh. Mangsa juga telah memberitahu adik lelakinya bagaimana jenayah ke atasnya dilakukan. Saksi pertama dikemukakan ialah seorang pakar patologi forensik, Dr. Muhammad Azaini bin Ibrahim mengesahkan mangsa meninggal dunia pada 27 Jun 2003 jam 9 pagi di ICU Hospital Melaka. Beliau mengemukakan laporan bedah siasat dan memberikan keterangan bahawa punca kematian adalah melecur teruk dengan kecederaan luaran dan dalaman. Beliau menyifatkan kecederaan luaran seperti berikut: kecederaan melecur yang meluas meliputi lebih kurang 50% permukaan badan mangsa. Kecederaan melecur ini kebanyakannya melecur tahap pertama dengan kemerahan dan bengkak pada kulit serta kelihatan pada dahi dan muka. Bukan itu sahaja, kecederaan melecur juga terdapat di bahagian atas depan leher dan atas kedua-dua bahu, bahagian atas dan belakang, bahagian kanan dada, kedua-dua anggota bawah depan dan belakang tangan juga menunjukkan kecederaan melecur tahap pertama. Kawasan luka bakar tahap 2 yang lebih kecil dijumpai di bahagian atas belakang. Beberapa lepuh dengan kesan merah kelihatan proksimal pada pergelangan tangan kiri. Selain itu, beliau mengesahkan bahawa mangsa telah mengalami kecederaan melecur yang teruk dari 23 Jun 2003 hingga tarikh kematiannya pada 27 Jun 2003. Boleh disimpulkan bahawa terdapat kaitan hubungan antara melecur dan kematian mangsa. Amran bin Daud adalah saksi ketiga yang memberi keterangan langsung berhubung kejadian ini. Dari saat tertuduh menahan mangsa sebagai tebusan di dalam kereta, sehinggalah saat tertuduh menuang petrol ke atas mangsa dan menyalakan api. Pada 22 Jun 2003 kira-kira jam 10 malam, Amran bersama-sama tertuduh di kedai Haji Omar di kampung Seri Minyak Umbai Melaka bermain permainan tingtong. Tertuduh beredar menaiki motosikal Modenas dengan nombor pendaftaran MAR 1307. Kira-kira 20 minit kemudian, Amran menerima panggilan telefon daripada tertuduh memintanya pergi ke stesen minyak Esso di Umbai. Amran menaiki motosikal lain yang mempunyai pendaftaran MAV 7993 dan bertemu tertuduh di situ. Tertuduh meletakkan motosikalnya di stesen minyak itu dan meminta Amran untuk membawanya. Mereka terus ke Jalan Mata Kucing di mana tertuduh membuat panggilan melalui telefon awam di hadapan bangunan KFC. Tertuduh kemudian mengambil alih motosikal dengan Amran sebagai pembonceng. Mereka terus ke stesen minyak mobil di Jalan Mata Kucing di mana tertuduh membuat panggilan telefon sekali lagi.
Dari stesen mobil, mereka terus ke stesen teksi Hang Tuah Mall, di mana tertuduh berhenti di pondok telefon awam di belakang Pasaraya Lautan Melaka dan membuat panggilan ketiga. Saksi mendengar tertuduh menggunakan kata-kata kesat ketika membuat panggilan tersebut. Kira-kira jam 12.45 pagi pada 23 Jun 2003, mereka tiba berhampiran rumah seorang wanita dikenali sebagai Farah yang merupakan bekas teman wanita tertuduh. Tidak lama selepas itu, mereka ternampak Farah turun dari kereta Proton Iswara yang dipandu oleh mangsa. Tertuduh memberitahu Amran itu dia. Mereka mengikuti kereta itu selepas menurunkan Farah di hadapan rumahnya. Setibanya di lampu isyarat di simpang Pasar Mini 24 jam berhampiran Hotel Street Meridian, tertuduh yang menunggang motosikal itu bergerak ke arah kereta mangsa. Bagaimanapun, niat tertuduh untuk menyerang mangsa terbantut apabila tiba-tiba ternampak sebuah kereta peronda polis di situ. Tidak berpuas hati, tertuduh terus mengekori kereta itu sehingga ke lampu isyarat di persimpangan Jalan Tun Fatimah di tepi sebuah stadium, di mana tertuduh memberhentikan motosikalnya di sebelah kiri kereta yang dipandu oleh mangsa. Berbekalkan sabit yang dibawanya, tertuduh turun dari motosikal terus memasuki kereta yang dipandu mangsa. Tertuduh dengan kasar menyuruh mangsa duduk di belakang dan dia memandu kereta tersebut. Amran mengekori kereta itu ke stesen minyak BP Bukit Katil, di mana tertuduh turun dari kereta dan memberikan Amran RM5 untuk membeli petrol. Bagaimanapun, stesen minyak tersebut ditutup. Tertuduh meminta Amran membeli petrol di stesen minyak Semabuk Esso. Amran telah membeli petrol RM2 menggunakan botol Coca-Cola yang ditemui di situ. Amran menyangka petrol itu akan digunakan sebagai petrol ganti motosikalnya. Pada kira-kira jam 2 pagi pada 23 Jun 2003, tertuduh memandu kereta ke stesen Shell Jalan Mata Kucing berhampiran rumah Farah. Tertuduh bertanyakan kepada mangsa tentang tempoh masa dia dan Farah bersama, iaitu dari waktu mereka keluar sehinggalah mereka pulang. Mangsa menjawab bahawa mereka keluar pada jam 11.30 malam dan pulang apabila ibu Farah menghubunginya. Tertuduh kemudiannya mengambil telefon bimbit mangsa dan memandu ke stesen BP Bukit Katil melalui Taman Perumahan dan Jalan Peringgit. Setibanya di stesen BP Bukit Katil, seperti diarahkan tertuduh, Amran turun dari kereta, mengikut kereta itu ke Jalan Paya Dalam di mana tertuduh memberhentikan kereta. Di sinilah tragedi ini berlaku. Tertuduh meminta petrol daripada Amran dan mengarahkan mangsa mengambil tempat duduk penumpang menghadap ke steering. Tertuduh mengikat tangan mangsa di steering dengan menggunakan selendang. Tertuduh kemudian menuangkan petrol ke atas mangsa di dalam kereta, membuka bot dan tertuduh mengambil sekeping surat khabar dan menyalakannya dengan api. Tertuduh melemparkan surat khabar yang sedang terbakar itu ke arah mangsa. Amran yang sedang duduk di atas motosikal menyaksikan keseluruhan kejadian itu. Amran meninggalkan tempat kejadian bersama tertuduh. Semasa di atas motosikal, tertuduh memberitahu Amran, "Habis tangan aku terbakar dan jangan beritahu sesiapa pun." Tibanya di stesen Umbai, tertuduh membawa sabit turun dari motosikal. Mereka kemudian pulang ke rumah masing-masing. Keterangan Amran bahawa tertuduh telah menggunakan selendang untuk mengikat tangan mangsa pada steering kereta itu disokong oleh ibu mangsa sendiri. Terdapat keterangan daripada ibu mangsa Puan Umi Dahlia binti Zakaria bahawa selendang itu miliknya dan diletakkan olehnya di dalam kereta itu 2 minggu sebelum kejadian. Jelas di sini mangsa juga telah menggunakan kereta itu untuk mengambil teman wanitanya pada malam berkenaan. Teman wanita mangsa mengesahkan melihat sebuah motosikal ditunggangi oleh tertuduh dan seorang lelaki di hadapan rumahnya. Motosikal itu memang mengekori kereta mangsa. Selain itu, seorang saksi dikenali Syukur bin Talib memberi keterangan bahawa dia melihat kereta itu dalam kebakaran di tepi jalan di sepanjang Jalan Tiang 2. Manakala Korporal Sajai yang menerima laporan maklumat pertama yang dibuat oleh bapa mangsa mengesahkan bahawa tangan tertuduh diikat pada steering kereta dan nombor pendaftaran motosikal itu ialah MAV 7993 yang diberitahu oleh anaknya ketika di dalam wad. Selain selendang, pihak pendakwaan telah menyerahkan baju T yang dipakai mangsa dan plate pendaftaran kereta yang dipandu oleh mangsa sebagai bahan bukti di dalam perbicaraan. Bapa mangsa memberi keterangan bahawa di unit rawatan rapi Hospital Melaka, anaknya telah memberitahu bahawa dia telah disambung di lampu isyarat semabuk dan selepas itu dibawa ke Bukit Lintang. Dia turut memberi keterangan bahawa anaknya telah memaklumkan nombor pendaftaran motosikal tertuduh adalah MAV 7993. Tertuduh merupakan satu-satunya saksi dalam kes pembelaan. Dalam keterangannya,
tertuduh mengaku memainkan peranan dalam jenayah ini dengan memasuki kereta mangsa di lampu isyarat dan membawanya ke tempat kejadian. Dia memberi keterangan bahawa dia diarahkan oleh Amran untuk menakut-nakutkan lelaki itu dan mengakui dia telah bertindak bodoh untuk mematuhi arahan kawannya itu, dalam istilahnya sebagai sahabat karib. Tertuduh menafikan sebarang peranan dalam membakar mangsa di dalam kereta. Tertuduh berkata, Amran yang telah menuangkan petrol di dalam dan di luar kereta bagi menakutkan mangsa. Bagaimanapun, keadaan menjadi tidak kena apabila Amran menyalakan sekeping kertas dan melemparkannya ke arah bumbung kereta kerana Amran tidak menyedari terdapat petrol di atas bumbung kereta sehingga menyebabkan kehilangan nyawa mangsa. Di Mahkamah Tinggi Melaka, tertuduh mengatakan bahawa dia tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan dan oleh itu pertuduhan perlu ditukarkan kepada Seksyen 304 Kanun Kesesaan, iaitu membunuh tanpa niat yang harus memperuntukkan hukuman penjara. Sebaliknya, pihak pendakwaan menegaskan bahawa telah berjaya membuktikan pertuduhan Seksyen 302 melampaui keraguan munasabah terhadap tertuduh. Dalam hal ini, pihak pendakwaan juga menegaskan bahawa tertuduh telah gagal mengemukakan keraguan munasabah dalam kes pendakwaan. Amat jelas kepada Hakim Loh Hok Bing bahawa tertuduh cuba mengalihkan tanggungjawab jenayahnya kepada Amran. Keterangan tertuduh mesti diperiksa berdasarkan fakta bahawa tertuduhlah yang pertama kali meninggalkan rakan-rakannya termasuk Amran dalam permainan tintong mereka pada masa itu. Selain itu, Hakim Loh berpendapat Amran tidak mempunyai ikatan emosi atau hubungan dengan Farah, iaitu bekas teman wanita tertuduh yang telah menjadi teman wanita mangsa pada masa itu. Hakim tidak dapat melihat apa-apa sebab yang munasabah untuk Amran menakutkan mangsa. Lebih-lebih lagi untuk Amran bertindak balas dengan mencurahkan petrol ke atasnya. Tertuduhlah yang sebenarnya mempunyai sabit untuk menakutkan mangsa kerana tertuduh telah mengaku di bawah pemeriksaan balas bahawa dia berang dengan Farah kerana menjadi teman wanita mangsa. Selain daripada mengalihkan tanggungjawab jenayahnya kepada Amran, keterangan tertuduh adalah penafian kosong tanpa sebarang bukti lain. Tertuduh telah bertindak dengan tanpa perasaan yang mana dia mengetahui bahawa kesan langsung tindakan-tindakannya amat berbahaya dan kemungkinan besar akan menyebabkan kematian atau kecederaan ke atas tubuh mangsa. Selepas menimbang keseluruhan keterangan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak, adalah dapatan khusus Hakim Loh Hok Bing bahawa tertuduh telah gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan dan pembelaan tertuduh tidak mempunyai merit. Dengan itu, Mahkamah memutuskan bahawa Nomizan Effendi Abu Hassan telah didapati bersalah membunuh Nur Lokman Mahyudin dan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Maka berakhirlah kes ini kerana cemburu tertuduh sanggup membunuh insan yang tidak berdosa. Janganlah dibiarkan sifat amarah menguasai diri kita. Kelak apabila semakin merebak, mudah untuk kita membalas dengan apa cara sekalipun. Buat pengajaran kepada kita semua, orang-orang tua pernah berpesan, bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Yang pergi biarkan ianya pergi. Kalau sudah jodoh, pasti tidak akan ke mana. Semoga Allah yarham Nur Lokman Mahyudin diampuni segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.